Dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang biologi tingkatan 5, tema 1, iaitu berkaitan dengan fisiologi tumbuhan berbunga. So, kita akan fokus kepada tumbuhan. Okey, di sini cikgu paparkan buku teks secara digital untuk tetapan semua. Okey, kalau kita tengok sangat menarik, ada background bunga di belakangnya. Okey. Tema ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses-proses fisiologi dalam tumbuhan. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail apa itu struktur, tisu pertumbuhan, fungsi daun, nutrisi, pengangkutan gerak balas, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga serta penyesuaian tumbuhan pada habitat yang berlainan. Jadi cikgu akan fokuskan kepada OP kita lah pada hari ini macam biasa. Kita tengok dekat sini OP kita. OP kita pada hari ini adalah 1.1 kalau kamu tengok di skrin sekarang ni, iaitu organisasi tisu tumbuhan 1.1, di mana kamu selepas habis penerangan cikgu ni ataupun habis sesi pembelajaran ni, kamu akan dapat berkomunikasi tentang tisu-tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. So, kalau kamu tukarkan kepada ayat yang cikgu biasa tulis dekat depan papan tulis tu, kamu akan tulis macam ni lah: kami akan dapat apa dia? Sambung OP tu tadi, iaitu ini, berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. So, ulang balik, kami akan dapat berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. So, itu OP kita pada hari ini ya. Itu sahaja pada hari ini. So, mari kita kembali kepada buku teks digital kita ni. Okey, so kita ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh buku teks ni. Inilah, apakah jenis dan bahagian tisu yang terlibat dalam pertumbuhan? Itu OP kita pada hari ini. Kita teruskan jap. So, organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. So, ini adalah cantik ada gambar kayu balak dekat sini. Daripada corak-corak kayu ni kamu boleh tahu usia sesuatu tumbuhan tersebut, khususnya tumbuhan berkayu seperti ini. Kita boleh tengok usia dia, kita boleh tahu usia dia dengan mengira ring ataupun gelang-gelang yang terbentuk. Okey, kita kembali fokus. Okey, 1.11. Okey, so mari kita tengok organisasi tisu tumbuhan. Okey, anda telah mempelajari aras organisasi organisma multisel. Okey, apa itu organisma multisel? Organisma multisel adalah merupakan organisma yang mempunyai banyak sel. Okey, berbeza dengan organisma unisel. Okey, dapatkah anda menamakan beberapa sel khusus dalam tumbuhan? Itu soalan yang ditanyakan. Apa sel khusus dalam tumbuhan? Rajah 1.1 menunjukkan organisasi tisu dalam tumbuhan. Tumbuhan terdiri pada dua jenis tisu, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Okey, so ini yang kita nak tahu sekarang ni. Kita hampir menjawab OP kita ni. OP kita tadi apa? Kita balik semula ke sini. OP kita tadi adalah berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Jenis tisu. So, tisu yang kita jumpa pada hari ini adalah tisu meristem dan tisu kekal. Settle. Itu dua jenis tisu dalam tumbuhan, tisu meristem dan tisu kekal. Jadi tugas kita sekarang ni, kita kena tahu apa itu tisu meristem, apa itu tisu kekal. Kita ada tisu meristem apex. Kita ada tisu meristem lateral. Kemudian dalam tisu kekal kita ada tisu epidermis.
daripada tisu asas juga dan tisu vaskular. Tisu asas adalah tisu parenkima, tisu kolenkima, tisu sklerenkima. Manakala tisu vaskular yang terlibat dalam sistem pengangkutan adalah tisu xylem dan juga tisu phloem. Alright. So, tisu kekal ni, dia punya penerangan yang dekat sini adalah tisu matang yang telah mengalami pembezaan. Okay. Atau sedang mengalami pembezaan. Okay, so ingat yang itu. Cikgu underlinekan dekat sini ya. Ini yang penting kat sini. Tisu kekal, tisu matang. Okay. Yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Okay, kamu boleh buat nota ya. Okay, mari kita cuba buat nota macam biasa kita buat. So kita ada tisu kekal. Kita ada tisu kekal sekarang ni. So tisu kekal ni adalah tisu matang. Matang. Okey. Telah mengalami pembezaan atau belum, atau sedang, atau sedang mengalami pembezaan, atau sedang mengalami pembezaan. So balik kepada buku teks kita tadi. Okay. 3 jenis tisu kekal, iaitu tisu epidermis. Okay. Macam kulit kita. Kulit kita pun kita sebut bahagian luar, lapisan luar tu adalah epidermis kan. So tisu asas dan tisu vaskular. Ingat. So tisu kekal daripada 3. Tisu epidermis, tisu asas dan juga tisu vaskular. Alright. So balik kepada buku teks balik. Okay. Dia mempunyai fungsi yang berbeza. So ingat, kita kena berbalik kepada OP kita. Berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Itu OP kita, objektif pembelajaran kita pada hari ini. So kita dah tahu tisu kekal kan. Apa tadi tisu kekal? Apa itu tisu kekal? Balik semula kepada buku apa itu nota kita. Tisu kekal adalah tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang. Okey, apa contoh tisu kekal? Okey, nombor 1 tisu epidermis, nombor 2 tisu asas dan nombor 3 tisu vaskular. Alright. Jadi ini sedang menjawab OP kita. Kita dah tahu jenis tisu. Fungsi? Tak tahu lagi. Okey, mari kita tengok. Okey, so kita berbalik semula kepada buku teks. Okey, so di sini kita diperincikan lagi dengan tisu epidermis. Okey, kita tengok tisu epidermis. Okey, kalau kita tengok tisu epidermis. Tisu epidermis dia di mana? Tisu epidermis. Okey, tisu epidermis. Semua tisu epidermis ni dia berada di luar. Kalau kita ada rumah. Kalau kita ada rumah kan, apa yang berada di luar rumah? Pagar. Jadi apa fungsi epidermis ni? Of course dia melindungi bahagian dalam tumbuhan tersebut. Itu cara kita nak ingat dengan mudah lah. Di sini di bawah buku teks ni ada menerangkan secara terperinci apa itu tisu epidermis. Tisu epidermis melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda. Okey. Yang dinding sel epidermis terdedah kepada udara diliputi lapisan berlilin. Ni berlilin. Okey, kalis air dikenali sebagai kutikel. Kutikel mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Itu penting tu. Okey, di mana tumbuhan dia akan menjalani proses transpirasi. Okey, kalau kehilangan air yang banyak itu akan menyebabkan tumbuhan menjadi layu, dan mati. Okey, dalam keadaan yang ekstrim. Okey, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal, dan menghalang serangan patogen. Macam kita juga, lapisan kulit kita ni dia bertindak sebagai pertahanan pertama badan kita. So begitu juga dengan tumbuhan. Okey, terdapat sel-sel epidermis yang terubah sesuai mengikut fungsinya. Ada sel pengawal, mengawal bukaan liang stoma.
Okey, sel rambut akar, meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan juga garam mineral. Itu adalah berkenaan dengan epidermis, tisu epidermis. So, habis dengan tisu epidermis, kita pergi kepada tisu yang seterusnya, iaitu tisu asas. Okay, tisu asas, kalau kita tengok dekat dalam Rajah 1.3, dia ada beritahu, dia ada tunjukkan gambar tisu asas kat situ, yang terdiri daripada tisu collenchyma, tisu sclerenchyma dan tisu parenchyma. Alright, kamu boleh tengok di mana kedudukan tisu-tisu ini. Parenchyma di dalam, diikuti oleh sclerenchyma dan seterusnya collenchyma. Alright, so apa fungsi tisu asas ni? Okay, tisu asas ni, tengok jadual tu semula, itu jadual 1.1. Tisu parenchyma merupakan sel hidup yang paling ringkas belum mengalami pembezaan. Sebab itu dia berada di dalam tadi. Kita kena tengok kedudukan dia. Alright, dia adalah paling ringkas. Okay, belum mengalami pembezaan. Okay, tisu mempunyai dinding sel yang paling nipis, sangat lembut, berada di dalam. Okay, tisu parenchyma yang berada dalam keadaan segah memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Okay, kalau bukan tumbuhan berkayu, tisu parenchyma ni memainkan peranan sebagai sokongan. Ingat, kita ada tumbuhan herba, kita ada tumbuhan berkayu. Kamu kena ingat tu. Right, terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas, gas oksigen dan karbon dioksida. Alright, ingat, tumbuhan juga berespirasi. Tumbuhan berespirasi menggunakan O2, oksigen. Dia menggunakan CO2 untuk fotosintesis. Okay, itu kamu kena ingat. Next, terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan sistem vaskular. Kemudian kita pergi ke tisu asas yang seterusnya, iaitu tisu collenchyma. Ini nombor 1, ini nombor 2. Okay, tisu collenchyma terdiri pada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel. Mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenchyma, memberikan sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Macam mana kita nak kena pasti tisu collenchyma berbanding dengan tisu parenchyma ni? Ini dia, iaitu sel hidup dan apabila telah matang menjadi sel yang fleksibel. Okay, dia mempunyai sel diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Buku teks sendiri dah meng-highlightkan untuk kamu dekat sini. Hemiselulosa. Alright. Okay, mempunyai dinding sel yang lebih tebal. Ini poin yang seterusnya, berbanding dengan sel parenchyma. Sokongan mekanikal lebih kurang sama dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Alright, so next, pergi kepada tisu yang seterusnya, iaitu sclerenchyma. Tisu sclerenchyma, tisu asas yang ketiga. Tisu sclerenchyma terdiri daripada sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati apabila matang mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas. Okey. Kemudian memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu ini juga membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. So, berbalik kepada nota kita tadi. Alright, tisu asas. Apa dia tisu asas? Tisu asas yang kita dah ada adalah, cikgu padam. Tisu asas kita warna, cikgu tukar warna sat. Tisu asas kita adalah parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Ini paling tebal. Ini key point lah bagi kita ingat. Ya, tukar warna sat. Okey. Warna paling tebal. Okey. Tebal nipis. Okay, ini adalah poin-poin yang membezakan antara tiga tisu asas ini. Okey, struktur dia nipis, tebal
dan paling tebal, iaitu diikuti parenkima, kolenkima dan juga sklerenkima. Okey, kita berbalik semula kepada buku teks tadi. Alright. So ini buku teks. Okey, ini buku teks. Kita tengok gambar dia semula. Alright. Tengok dinding dia. Okey. Tengok dinding dia, ni paling nipis, parenkima paling nipis, sklerenkima tebal daripada parenkima, manakala kolenkima kurang tebal berbanding dengan sklerenkima. Sklerenkima ni paling tebal. Sklerenkima dia paling tebal daripada kolenkima. Next, kita pergi kepada tisu vaskular. Tisu vaskular. So, tisu vaskular dia terlibat dalam sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan xilem. Apa yang diangkut oleh xilem? Cuba ingat balik apa yang cikgu pernah ajar dulu. Xilem mengangkut air, manakala tisu phloem bahan organik. Dari mana bahan organik ini datang? Daripada hasil fotosintesis. Air of course daripada akar. Akar pergi ke mana? Bahagian atas tumbuhan. Next. Right, kita pergi kembali kepada jadual ini ya. Kepada tisu yang terakhir, iaitu tisu vaskular. Xilem terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Sitoplasma tiada. Sekejap, cikgu nak tulis. Alright. Mempunyai dinding sel yang diselaputi lignin. Of course dia kena kalis air, kalau tidak dia akan bocor. Terdiri daripada salur xilem yang memanjang berongga dan bersambungan antara satu dengan yang lain dari akar ni. Dari akar ke daun. Daripada akar ke daun. Kemudian ini membolehkan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. So kamu kena ingat yang itu. Xilem dia mengangkut air dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya. Tisu vaskular yang seterusnya, iaitu phloem. Phloem terdiri daripada sel-sel rakan dan sel tiup tapis. Kita akan pergi dengan lebih lanjut tentang struktur phloem ini nanti ya, dalam subtopik yang seterusnya. Cuma hari ini kita fokuskan kepada fungsinya saja. Terbentuk daripada sel hidup, iaitu tiup tapis dengan kehadiran sitoplasma. Apa beza dia tadi? Xilem dia tiada sitoplasma, tetapi phloem ada sitoplasma. Tiup tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom. Nukleus apa fungsi dia? Mengawas segala aktiviti sel. Ribosom apa fungsi dia? Menghasilkan atau mensintesiskan protein kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Tiup tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiup yang memanjang dan bersambungan. Phloem mengangkut gula. Apa yang diangkutnya? Gula yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. So itu adalah berkenaan dengan phloem. So kita balik kepada nota kita. Tisu vaskular. Sekejap padam. Xilem dan juga phloem. Xilem dan juga phloem. So ini air, ini bahan organik. So ini hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. So ingat, fotosintesis dia menggunakan CO2, dia plus dia menggunakan air. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Matahari cikgu kecil je. Baru belajar menggunakan tablet ni. Lepas tu kita ada gula di sini ya. Gula, glukosa hasil ya, dan juga air. Oksigen. Ke sini.
Okay, kita dah menjawab OP kita. Tisu kekal settle. Okay, dan tisu meristem dan pertumbuhan kita akan bincangkan dalam subtopik yang seterusnya. Alright. Jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanyakan kepada cikgu dalam grup ataupun komen di dalam channel cikgu ini. Okay. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.